Dan kata seorang lelaki bagi Sya'bi, dia kata, hai orang yang alim. Dia kata bagi Imam Sya'bi. Sya'bi di antara ulama yang mengatakan boleh apa, sembahyang janazah tanpa wuduk. Imam Sya'bi. Wa qala Sya'bi wa jama'atun minal fuqaha, ya, tasihu salatul janazah bi ghairi wuduk li'annaha du'aun. Ya, kata Imam Sya'bi dan juga satu jamaah ulama fiqh mengatakan boleh sembahyang jenazah tak ada wuduk, sebab sembahyang jenazah bukan sembahyang, itu hanya doa. Sebab dia tak ada sujud, tak ada apa semua. Itu pendapat dia. Maka boleh kita pakai, kalau tak ada air boleh pakai sembahyang. Sembahyang air tak ada, tak payah sembahyang, atau boleh. Sya'bi punya ada pendapat ulama. Tapi jamhur ulama mengatakan mesti ada wuduk kebanyakan, sebab dia adalah pada hakikat sembahyang, ya, atau ada khilaf lah. Maka di sini ulama Syekh Sya'bi dan lain sufi pula dihurai apa orang tanya dia. Bahawa ulama dulu, ulama fiqh, dan dia juga ulama sufi, ya. Hebat orang dulu, ya. Dia kata, hai orang yang alim, dipanggil ya alim, dipanggil Syekh Sya'bi. Maka katanya, diam engkau itu, uskut. Orang kata dia, ya Syekh alim, kata, orang alim, kan? Dia kata, diam engkau. Hanya saja orang yang alim, orang yang takut ia akan Allah. Tadi. Kau tahu mana aku takut ke Tuhan ni? Ya, kau panggil aku orang alim, kata, mana kau tahu? Orang yang alim sebenarnya takut ke Tuhan. Kau tahu ke aku ni takut ke Tuhan betul? Maknanya itulah. Ni tawaduk dia lah, ya. Itu mana? Maksud nak inti seperti kita apa? Sifat orang alim ia gerun, takut dengan Allah Ta'ala. Ya, bila orang alim tak takut ke Tuhan, dia boleh pusing ayat Tuhan buat main-main, itu dipanggil ibarat gula sudah hilang manis. Gula sudah hilang manis. Kalau garam sudah hilang masin dia, tak ada apa. Ini yang buat apa ni? Satu goni ni gula tak ada manis. Satu goni garam tawar tak ada masin, angkat je balik dalam laut. Di balik dalam longkang ni. Ya, begitulah mana ulama bila sifat dia tak dipakai, maka dia terjauh daripada Allah Ta'ala. Pada hadis Nabi kata, manis dan ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmu dia, rajin belajar, tambah ilmu, ya, alhamdulillah, itu yang baik, disuruh. Tapi walam yazdad huda, tak bertambah petunjuk, maka lam yazdad minallahi illa bu'dah. Dia tak bertambah ke Tuhan, melainkan bertambah jauh dengan Tuhan. Sebab apa jadi begitu? Punca dia apa? Dalam niat. Bila niat dia mengaji tu, dia belajar tu tujuan apa? Kalau niat dia kerana Allah, dia akan dapat, ya, hasil lebih besar, dapat gerun. Tapi kalau dia nak buat ibadat tadi bukan kerana Allah, habis ada tujuan-tujuan duniawi, tujuan nafsani, nafsu dia tadi, akhirnya dia rosak. Dan kata Sufyan Al-Thawri radhiyallahu anhu, hanya diajari ilmu itu supaya diketakuti Allah Ta'ala dengan dia. Ini bahasa lama. Maksud supaya dia takut akan Allah. Tujuan kita belajar ke sana kemari, ya, berbagai-bagai ilmu kita cari, tujuan dia satu je, untuk membina ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Itu baru cantik. Dan hanya saja dilebihkan ilmu atas lain kerana bahawasanya diketakuti Allah dengan dia. Ilmu itu lebih daripada lain. Sebab apa? Sebab dengan ilmu dia menjadi wasilah manusia itu gerun akan Allah, kenal akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi bila makna tak jadi, macam tadilah, gula dah hilang manis, habis. Jadi punca dia mana tu? Sehingga manis di gula tu hilang. Punca dia apa sini? Kalau sini niat je lah. Niat aja tak betul, dia habis. Kalau niat dia betul, Masya Allah, cantik. Dan kata Farqid Al-Silji rahimallahu ta'ala, bahawasanya butanya aku kepada Hasan. Bertanya aku kepada Hasan, si Hasan Basri, ulama tabi'in besar, daripada suatu masalah. Maka menjawab ia akan daku. Maka kataku bahawasanya segala fuqaha, segala ulama-ulama fiqh menyalahi mereka akan dikau. Jadi jawapan yang disoal tadi tak sama jawapan dengan apa yang engkau bagikan kepadaku ni. Mana ulama lain jawab lain. Maka katanya adalah ketiadaan itu. Ya, maka katanya adalah ketiadaan itu engkau, hai Farqi, dan adalah melihat matamu, ya, faqih, hanya saja faqih itu orang yang zahid dalam dunia. Mana ketiadaan itu engkau, mana engkau tak dapat membezakan sebenar. Sebenar faqih alim bukan sembarang. Faqih alim sebenar ialah orang yang zahid di dalam dunia. Mana orang yang qalbi dia
Dia tak bubuh dunia tu. Termasuk walaupun dunia tu ada. Ya. Zuhud bukan makna membuang lahir dunia. Zuhud membuang batin dalam. Mahabbah dengan dia buang. Dalam ni tempat dia. Ya, dipanggil apa? Baitur Rabb. Ya, tempat dipanggil bait, rumah Allah Ta'ala, rumah Tuhan. Bukan Tuhan duduk sini. Mana rumah berurusan dengan dia. Ya, nak marifat dengan dia, sini, qalbi. Ya, nak mahabbah dia pun qalbi, semua qalbi. Urusan besar dengan Tuhan ialah qalbi. Jadi mana jangan bubuh benda lain. Benda lain tak luar. Ya, urusan duniawi kita letak urusan zahir. Dalam kita dengan dia. Bila kita masuk yang luar, so dalam bila kau turun. Ya, jadi tak sempurna, jadi jam. Allah. Jadi kena kenal ulama sebenar apa? Yang zahid. Orang yang zuhud itu sebenarnya faqih. Dan yang raghib dalam akhirat, yang sangat gemar kepada akhirat. Dan yang melihat di dalam pekerjaan agama. Mana dia punya pemikiran fikrah dia lah fikrah diniyah. Fikrah agama, bukan fikrah nafsu kan. Dan sentiasa atas ibadat Tuhannya. Dia sentiasa mana dalam menterjemahkan kehambaan dia kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadat yang berbagai-bagai, zahir dan batin. Dan yang warak, tengok tu, nak cari ulama fakih betul payah dan sifat ini, iaitu yang menahan diri daripada mencerca segala orang Islam. Ya, lidah dia dikawal daripada menyakiti orang mukmin, dan memelihara daripada segala harta mereka itu, dia memberi nasihat, dan harta mereka pun dipelihara daripada benda muharaman. Dan yang memberi nasihat, dia suka memberi nasihat bagi jamaah mereka itu. Dan yang bersungguh-sungguh dalam ibadat, dia ahli ibadat sungguh. Dan yang mendirikan atas sunnah Rasulullah SAW. Dan yang tiada menggelar-gelar atas orang di atas. Dia tak suka mengampu-ngampu orang atas. Dan tidak menghina atas orang yang di bawah. Orang bawah pun dia tak hina. Jadi makna itu sifat alim itu. Payah dia cari ni. Dan tiada menjadi ia akan ilmu yang telah diketahui akan Allah Ta'ala dia kerana harta dunia. Tidak. Bukan dia cari ilmu tujuan nak dapat harta dunia, nak dapat gaji besar, nak dapat income banyak ada. Semata-mata lillahi ta'ala. Niat dia tu. Kalau ada orang beritahu lain cerita. Mana niat dia kena kawan. Bahawa mana title dia duduk sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Betul Rasulullah tetap tu. Title paling tinggi tu. Al-ulama umana'ur rusul. Ya. Al-ulama, ulama yang sebenar ni, zahir dan batin dia ni, siapa dia? Dia umana ur-rusul, pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan kecil anak tu. Dia pegang amanah, bukan amanah raya. Bukan amanah manusia, ni amanah ya orang atas, daripada nabi dan rasul, orang hebat. Jadi maknanya memang dia kena jaga betul. Dia punya syarat-syarat bahawa dia jadi betul pemegang amanah. Ya. Kalau tidak, dia jadi pengkhianat. Wal'ayazabillah. Al-ulama umana ur-rusul ma lam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusula. Oh berat. Fahzaruhum. Ulama tu diletakkan sebagai pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi iktiraf ulama tu sebagai amanah, pemegang amanah dia bila dua perkara dia. Ma lam yukhalitus sultan. Selama dia tidak menjadi, kalau bahasa kita, pengampu. Bagi maknanya sultan yang tak betul kan, dia ampu, jadi dia dapat kendak nafsu dia. Dan nak masuk malam yukhalitus dunia, dan tak masuk fahaman madiyah, fahaman kebendaan dalam kepala dia. Kalau diguna ilmu Allah nak dapat benda dia je, tu. Kalau berlaku dua perkara ni, fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya, dijadikan ilmu dia untuk dunia, faqad khanu ar-rusula, itulah pengkhianat nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya, Nabi cop dia tu, ulama tu sebagai ulama pengkhianat nabi-nabi rasul. Fahzaruhum, jangan kau ambil dan pakai perkataan mereka. Itu maknanya satu amaran keras daripada Rasulullah SAW. Ulama dia tinggi kan, taraf dia amanah, pegang besar. Mana kalau kita banyak pokok naik sampai 100 kaki, wah, sedap pula besar nampak. Kalau jatuh macam kalau jatuh tak betul, wassalam tu. Ya, itu maksud dia. Lagi tinggi, seberapa tinggi dia naik, seberapa itulah ukuran kalau dia jatuh. Mana kalau dia naik tinggi, dia kena kawal betul. Kena bergayut betul hati dia dengan Allah Ta'ala. Minta sentiasa bantuan Tuhan. Jangan digebah, dia berdesuk habis. Na'udzubillah. Ya. Itu maknanya cerita tentang ilmu tadi. Maknanya ilmu saja dia tidak cukup. Yang paling besar kita nak ialah bantuan daripada Allah Ta'ala. Bantuan Tuhan kalau sampai, insya-Allah, ya, dia akan selamat.
Dan dapat bantuan Tuhan kena apa? Kena dekat dia lah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah, bantuan Tuhan dia memihak kepada orang yang mengerjakan amal saleh. Kita buat amal saleh sungguh, insya-Allah banyak bantuan akan sampai. Ya, luaran dan dalaman Tuhan akan beri pimpinan dia. Dan sabda Rasulullah SAW, terlebih sangat manusia itu disiksa pada hari kiamat. Ya, mana dalam azab tu ada yang sangat azab. Siapa dia? Orang yang alim. Allah. Kalau kita dia ni orang alim. Tak, tengok Nabi kata ni. Bukan sebarangan alim. Orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan ilmunya. Riwayatul Baihaqi, riwayat daripada Imam Baihaqi. Mana ilmu sepatutnya memberi manfaat, tapi dia tak dapat ambil manfaat. Dia sekadar ilmu saja. Al-ilmu bila amalin kasaja bila simar. Ilmu tanpa beramal seolah pokok tak ada buah. Kita tanam pokok depan rumah kita, sebatang pokok, orang lain semua dah berbuah, rupa mutan jantan. Ya, ambil chainsaw je lah tebang ni. Menyemak air. Itu maksud. Dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan barang siapa jahil ia akan kejadian dirinya, mana dia tak kenal siapa diri dia, dan menyangka ia akan alim pada yang lain, kemudian dia rasa pula dia hebat daripada orang lain, dia handal daripada orang lain, dia lebih bijak, lebih alim, maka itu terlebih sangat jahil. Dan tanda jahil itu reda daripadanya pada hal melebihkan bagi dunia. Tanda dia jahil apa? Dia reda dengan nafsu dia dan pemikiran dia, pemikiran yang singkat, pemikiran yang dangkal. Apa? Dia hidup dunia tadi, tak nampak sana besar, dia tak bersiap. Betul, Rasulullah menyatakan secara umum, al-ajalatu minash syaitan wa ta'anni minar rahman. Al-ajalah mana gopoh. Gopoh itu ada perbuatan yang dirasuk oleh syaitan, dan cermat itu perbuatan yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Dalam konteks ni apa gopoh? Gopoh sangat nak senang, nanti dah dulu. Nak bahagia sebenar bukan sini, sana. Sana tempat bahagia sebenar. Sebab Nabi kata lal aish illa al aishul akhirah. Jadi kehidupan sebenar dan kehidupan di sana, Rasulullah kata nanti dah dulu, sekejap je. Kan bukan lama sangat. Kita duduk atas dunia ni satu hari akhirat tak sampai kan. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau setengah hari akhirat 500 tahun. Ada orang umur 500 tahun. 1/4 akhirat 120 di 250 tahun. Tak ada juga. 1/8 124 25 tahun. Tak ada juga. Sikit sangat. Suku hari akhirat pun tak ada. Tiba-tiba dengan sikit masa dia dapat raih nikmat besar. Itu panggil cerdik, orang bijak. Sekejap je, bukan lama sangat. Nabi kata an-nas ni'am iza matu intabahu. Kedudukan hakikat manusia dunia macam orang tidur. Ya, tidur sekejap itu dah bangun. Maknanya sekejap, tunggu. Sabar sikit aja. Sabar mengerjakan ibadat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar bila diuji dalam masa yang sangat singkat. Tahan sikit je. Lepas tu pum, nikmat sanalah. Kan? Kalau nak berjoget nak apa sana tak ada hal lagi dah. Cuma sabar sebentar lah tu maksud.